Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar yang cikgu kasih sekalian. Okay, hari ini kita akan sambung apa yang kita dah stop semalam ya, berkaitan dengan fenomena yang berlaku pada permukaan matahari, iaitu pada lapisan yang pertama yang kita panggil sebagai fotosfera. Okay, so kita dah sentuh 3 kejadian sebelum ini yang berlaku pada permukaan matahari. So hari ini kita akan pergi kepada yang keempat yang kita panggil sebagai semarak suria atau lebih dikenali dengan nama prominent. Okey, prominent. Apakah itu prominent? Prominent ni adalah lengkungan ataupun dia gelungan yang sangat besar atau laju yang melengkung yang terdiri daripada gas menyala di sebelah atas tumpuk matahari. So dia ni akan membentuk suatu gelung. Ya. Bila prominent ini berlaku ataupun semarak suria ini berlaku, dia menghasilkan suatu letusan yang besar dan dia akan melengkung ya. Maksudnya dia akan buat satu bulatan yang besar dalam bentuk gas lah, tapi gas tu gas yang terbakar lah pada bahagian atas tumpuk matahari ya. Semarak suria ni dia punya ketinggian dia tu bila dia meletus tu, dia punya ketinggian dia boleh mencapai sehingga beratus-ratus ribu kilometer dan mungkin kekal selama beberapa hari atau beberapa bulan. So kita tak boleh bayangkan letusan itu macam letusan gunung berapi di sinilah ya. Prominent ni dia kita boleh katakan macam itu juga, macam letusan gunung berapi ya, dan dia membentuk suatu benda tu naik ke atas dengan tinggi, cuma pada skala yang lebih besar. Skala tu lebih beratus-ratus ribu lebih besar ya, dia punya skala dia. Okey, bukan macam kita lihat lah. Kita lihat tu mungkin kecil saja, tapi dia lagi besar ya. Semarak suria sangat kuat, boleh melemparkan jasad dari matahari ke angkasa lepas pada kelajuan 600 km sesaat sehingga melebihi 1000 km satu saat. Cuba awak bayangkan ya, dia punya letusan tu ataupun dia punya tumpukan, dia punya gelungan yang sangat besar itu, dia boleh bergerak pada kelajuan 600 km satu saat. Tidak ada kereta di dunia ini yang boleh mencapai kelajuan yang sebegitu. Ya, so sangat-sangat laju, sangat-sangat susah nak katalah memang tak terjangkar akal kita. 1000 km satu saat ni ya, dia punya kelajuan dia pada masa dia bergerak itu. Nak kata macam mana pun tak tahu. Senang kata, awak tak boleh nak bayangkan dia punya kelajuan tu. Cuba kita bayangkan kelajuan kita daripada kita bergerak nak pergi ke Perlis ke Johor katakan 600 km lebih kurang So yang ini 600 km satu saat. Maksudnya awak pergi daripada Perlis ke Johor hanya 1 saat saja. Itulah dia punya kelajuan dia. Kalau kita nak gerak dari Perlis ke Johor mungkin makan masa 5 ataupun 6 jam bergantung pada kelajuan kita. Mungkin kita bawa 120 km sejam. So mungkin 5 ataupun 6 jam. Okey, so yang ini 1 saat. Sangat laju lah. Tak boleh nak bayangkan. Okey, nyalaan suria. Okey, kita teruskan dengan yang kelima yang kita panggil sebagai nyalaan suria. Apakah itu nyalaan suria? Nyalaan suria ini pula dia lebih kurang juga macam prominent tadi, cumanya dia meletus tu dia kerap ya, gas dia berbentuk laju yang terdiri daripada gas bercas yang banyak meletus daripada matahari dan kerap berlaku berdekatan dengan tumpuk matahari. So dia berdekatan dengan tumpuk matahari, so dan dia juga berlaku dengan kerap. Okey. Nyalaan suria ialah letusan gas yang kuat dan hebat. Dia macam letusan gunung berapi. Sebenarnya dia tak boleh kita nak bezakan sangat dengan prominent tadi kan. Dia lebih kurang sahaja dia punya fenomenanya. Ya, cuma prominent tadi dia hasil daripada dia punya letusan tu, dia dapat suatu gelung. Gelung yang besar. Tapi kalau nyalaan suria, dia punya letusan tu dia straight beginilah. Letusan dia. So itu saja yang membezakan dia. Dia tetap meletup dan letupan itu adalah dia mengeluarkan gas yang kuat dan juga besar. Okey.
Apa lagi yang kita perlu tahu? Nyalaan suria mencapai tahap kecerahan maksimumnya dalam masa beberapa saat atau beberapa minit dan kemudian malap selepas beberapa minit atau beberapa jam. Maksudnya masa dia meletup tu dia cerah lah. Dia warna dia tu maksudnya kita macam Ultraman nak bertukar contoh kan. So kita nampak ada silau pada masa beberapa saat atau beberapa minit. Kemudian bila dia dah cool down tu dia akan malap ataupun dia akan senyap, gitulah ya. Nyalaan suria menyemburkan zarah gas yang bercas keluar pada kelajuan yang tinggi ke angkasa lepas. Ni sama macam tadi juga dia menyemburkan zarah gas yang bercas. Dia tak menyemburkan api tu, dia menyemburkan zarah gas saja. Zarah gas ni pada kelajuan yang tinggi di angkasa lepas. Okey, zarah gas ni kalau masuk pada atmosfera bumi, sangat-sangat bahayalah pada kita. Ya, sangat-sangat bahaya pada kita sebenarnya. Boleh menyebabkan kita mengalami radiation, ya, radiasi. Cahaya dari penyalaan suria yang berkelajuan cahaya mengambil masa 8 minit untuk sampai ke bumi, manakala zarah gas yang bercas mengambil masa beberapa puluh minit. Okey, so cahaya dia ambil masa 8 minit. Ya, so kita boleh nampak sebenarnya daripada sini. Cuma mungkin kita tak tahu yang itu adalah suatu fenomena ataupun nyalaan suria yang berlaku pada cahaya matahari lah. Okay. And then zarah gas dia pula yang bercas tadi tu, dia ambil masa beberapa puluh minit. Cuma tetap sampai, cuma dia ambil masa sedikit lambat berbanding dengan cahaya. Cahaya lebih laju pergerakan cahaya berbanding dengan pergerakan zarah gas yang bercas. Okey, ini fenomena yang berlaku lah mengenai nyalaan suria. Zarah-zarah yang bercas ini sering saling, ini kita nak kata kat mana, negara apa ke ada, apa kita panggil ni, Antartika ni ada fenomena ni, apa kita panggil fenomena ni, bertindak balas dengan atom dan molekul dalam atmosfera bumi lalu menghasilkan peragaan cahaya yang mempesonakan yang di langit. Dikenali sebagai aurora. Aurora ni berlaku di kutub bumi, Antartika lah, di Antartika, di kawasan sejuk. Mempesonakan dengan sebab orang yang secara uniknya hanya berlaku di ruang udara sekitar kutub bumi, di Arktik ataupun Antartika, di belah-belah hujung saja, di kutub kita. Okey, kawasan yang sejuk. Kalau kita nak tengok fenomena ni, kita kena pergi kawasan kutub kita lah, di Antartika. Kat sini kita tak boleh tengok aurora ni. Okay. So apa yang berlaku pada ketika itu, zarah gas yang bercas bertindak balas dengan atom dan molekul dalam atmosfera. Okay. Itu yang berlaku dan menghasilkan suatu cahaya yang sangat-sangat cantik dan mempersonakan. Okay. Last but not least, yang terakhir kita panggil dia sebagai lentingan jisim korona. Nombor 6, lentingan jisim korona. Baru 6 sepatutnya ada 7. Ni 6. Lentingan jisim korona berbentuk awan yang besar. Yang ni dia tidak ada api lah. Dia hanya berbentuk awan yang besar terdiri daripada plasma yang meletus daripada matahari dan kerap berlaku dengan nyalaan suria yang besar dan kuat. Maksudnya dia sekali dengan nyalaan suria yang besar dan kuat. Jadi proses untuk menghasilkan lentingan jisim korona ini adalah proses di mana nyalaan suria berlaku. Okey, nyalaan suria berlaku, lentingan jisim korona juga berlaku. Di mana awan ataupun kita panggil plasma yang meletus tadi akan berbentuk awan. Okey. Lentingan jisim korona ialah letusan zarah gas yang bermagnet. Okey, dia ada magnet zarah gas yang bermagnet. Jadi bahaya jugalah sebab bumi kita ada daya tarikan graviti. Jadi dia boleh menarik sebenarnya zarah gas yang bermagnet ni. Lentingan jisim korona menyemburkan zarah yang bermagnet keluar pada kelajuan yang tinggi ke angkasa lepas dan kelihatan seperti sebuah awan yang mengembang. Okey, kalau kita ada gambar kita boleh lihat sini tak ada gambar dia keluar ke angkasa lepas dalam keadaan macam awan yang kembang. Macam awan yang warna putih tu kan, awan yang kembang. Dia bergerak ke angkasa lepas. Okey. Zarah bermagnet daripada lentingan jisim korona mengambil masa 3 hari untuk sampai ke bumi. So dia boleh gerak, dia boleh sampai ke bumi lah dalam masa 3 hari. Okey.
Okey, seperti zarah gas bercas dalam nyalaan suria, zarah gas bermagnet juga bertindak dengan atom dan molekul dalam atmosfera bumi lalu menghasilkan aurora. Dia sama juga macam kita punya kita panggil siapa tadi, nyalaan suria kita kan. Zarah-zarah gas yang bermagnet ini bertindak balas dengan atom dan molekul dalam atmosfera bumi. Ini yang awak kena ingat, zarah gas bermagnet bertindak balas dengan atom dan molekul dalam atmosfera bumi menghasilkan aurora. Apa yang berlaku pada nyalaan suria itu juga berlaku pada zarah gas bermagnet pada lentingan jisim korona. Okey, ini baru yang terakhir, yang ketujuh dipanggil sebagai angin suria. Okey, nama pun angin ya, dia bergerak macam angin lah. Angin suria ni angin yang panas. Ya, angin yang datang daripada cahaya matahari. Dah tentulah angin dia tu cukup panas ya, dan berbahaya lah kalau dia bergerak sehingga ke bumi. Okey, zarah dalam plasma seperti elektron, proton dan zarah alfa yang meletus dari matahari bergerak ke angkasa lepas bersama-sama dengan kelajuan tinggi dikenali sebagai angin suria. Okey. So, pada angin suria kita dah belajar sebelum ni ya, kita ada elektron, proton, zarah alfa ini adalah zarah yang radioaktif. Maksudnya dia bahaya lah. Meletus dari matahari ke angkasa lepas dan bergerak bersama-sama dengan kelajuan yang tinggi dikenali sebagai angin suria. So ada 3 zarah dan salah satu zarah itu ya, subatom kita elektron dan proton, dan satu zarah itu dikenali sebagai alfa, zarah yang berbahaya, zarah yang radioaktif. Dia bergerak dalam kelajuan yang tinggi ya, untuk ke bumi lah. Dalam bentuk angin ya. So itu yang bahayanya tentang angin suria ni. Angin suria juga membawa medan magnet antara planet bersama-sama dengannya. Okay, so dia bawa medan magnet antara planet, interplanetary magnetic field. Okay. Kelajuan angin suria adalah supersonik. Supersonik ni laju, sangat laju lah. Dengan nilai antara 200 km, 250 km satu saat hingga 750 km satu saat. Suatu kelajuan yang kita tak boleh bayangkan, sama macam kelajuan yang dihasilkan pada prominent tadi ya. Pada lengkungan prominent tadi ya, kita tak boleh nak tengok dia punya kelajuan tu cukup laju, supersonik. Namun begitu kelajuan, suhu dan ketepatan angin suria berubah-ubah dalam perlintasan gerakannya. Okey, so dalam proses itu ya, ada banyak, di angkasa lepas ada banyak bahan-bahan lain lah, ataupun asteroid kan, meteor kan yang ada pada angkasa lepas. So benda-benda tu akan mengganggu jugalah dia punya kelajuan dia. Okey. So ini adalah medan magnet bumi atau kita panggil sebagai magnetosfera bumi. Apa fungsi magnetosfera bumi? Magnetosfera bumi ni adalah suatu medan magnet bumi yang melindungi bumi daripada angin suria. Macam cikgu cakap tadi, angin suria ni bahaya So kalau tak ada medan magnet pada bumi ni, angin suria akan melalui atmosfera bumi dan akan masuk ke dalam kita punya atmosfera, dan bila dia bercampur dengan kita punya udara kita tahu tadi ada zarah alfa yang radioaktif dan akan membahayakan kita lah. So fungsi magnetosfera bumi ni ialah, magnetosfera bumi didefinisikan sebagai suatu ruang dalam angkasa lepas yang meliputi bumi, di mana medan magnet dalam magnetosfera bumi ialah gabungan antara medan magnet bumi dengan medan magnet dalam ruang di angkasa lepas. Okey. So dia adalah suatu ruang dalam angkasa lepas yang meliputi bumi, di mana medan magnet dia adalah gabungan ya antara medan magnet bumi dengan medan magnet ruang angkasa lepas, gabungan di antara kedua-duanya. Okey. Dia terbentuk daripada interaksi antara medan magnet yang dibawa oleh angin suria dengan medan magnet bumi.
Okey, itu adalah pembentukan dia. Okey, oleh sebab bilangan dan tenaga dalam zarah yang dibawa oleh angin suria berubah-ubah, bentuk magnetosfera turut berubah-ubah. Magnetosfera juga boleh berubah-ubah. Dia bergantung kepada tenaga dalam zarah yang dibawa oleh angin suria. Okey. Jadi dia bergantung. Kalau tenaga tu kuat, mungkin dia punya saiz tu akan jadi lebih besar. Kalau tenaga tu kecil, sedikit, so dia punya saiz pun mungkin akan jadi sedikit lah. Dia bergantung kepada zarah yang dibawa oleh angin suria. Okay, kepentingan ini yang paling penting ni. Kepentingan. Kenapa kena ada kita punya magnetosfera bumi ni? Kepentingan magnetosfera bumi ialah melindungi bumi, ya. Awak ambil yang ni, melindungi bumi daripada kesan buruk disebabkan oleh zarah yang berbahaya daripada matahari atau jasad lain dalam alam semesta. Okey, dia nak melindungi bumi daripada kesan buruk. So di dalam alam semesta kita ni ada banyak benda yang mungkin kita tak tahu, ya, sebab dia terlampau luas. Dia kita kata unlimited space, ya, pada angkasa lepas kan. So ada banyak benda, zarah-zarah yang berbahaya yang kita sendiri pun tak tahu. So fungsi dia melindungi, sama ada daripada matahari ataupun daripada jasad-jasad yang lain dalam angkasa lepas. Okey, sangat pentinglah fungsi dia. Okey, juga dia berfungsi sebagai sekatan biologi yang melindungi hidupan di bumi daripada kesan buruk yang disebabkan oleh angin suria. Ini yang kedua lah. Angin suria memberi kesan yang buruk sebab dia ada bahan radioaktif. Jadi apa yang dia buat, dia melindungilah hidupan bumi daripada kesan buruk. Juga dia menghalang zarah, ni nombor 3, dia menghalang, ni nombor 2 tadi, ya. Menghalang zarah dari bercas seperti elektron, proton, zarah alfa dalam angin suria sampai ke bumi. Zarah bercas ini yang berlebihan dalam atmosfera bumi mengganggu telekomunikasi, sistem navigasi dan talian kuasa elektrik. So 3 zarah ini, ya, kalau terlampau banyak sangat dalam bumi ataupun dalam atmosfera bumi, dia mengganggu kita punya telekomunikasi, ya, handphone kita, dia ganggu kita punya sistem navigation kita, sistem pandu arah kita, dan juga dia mengganggu juga kita punya kuasa elektrik kita. Okey, so sangat-sangat penting lah. Kalau tak ada magnetosfera ni, memang kita tidak dapat dilindungi daripada angin suria yang boleh membawa kesan buruk kepada semua hidupan di bumi, dan juga dia boleh menyebabkan gangguan pada hidup kita lah, daripada segi komunikasi kita, daripada segi kita punya bekalan elektrik kita, kan? So sangat-sangat pentinglah magnetosfera ni. Walaupun kita tak tahu ada dia di situ, dia ada kepentingan yang sangat-sangat besar. Magnetosfera mengurangkan tekanan. Yang keempat, magnetosfera mengurangkan tekanan yang dikenakan oleh fenomena angin suria terhadap atmosfera bumi. Okey, kalaulah atmosfera bumi ini tidak dilindungi oleh magnetosfera, so kita boleh lagi, masih boleh menahan fenomena angin suria, tapi tak boleh lama lah. Sebabnya dia punya lapisan tu hanya satu lapisan je. Angin suria terus jumpa atmosfera bumi. So makin lama pertahanan itu akan makin lemah lah, makin lemah. So dia boleh masuk dalam atmosfera bumi. So magnetosfera ni dia adalah orang cakap barisan yang pertama sebelum angin suria nak lepas atmosfera bumi, dia kena lalu dulu magnetosfera. So di sana lagi dia dah dihalang untuk masuk. Okey. So ini adalah magnetosfera kita di luar lingkungan yang besar ni, ya. So dia banyak lagi ni, ni semua ni yang warna biru di luar ni semua adalah medan magnetosfera, garisan medan magnet berwarna biru. Okey, so angin suria di bahagian luar ni, so dia tak boleh masuk lah, sebabnya dah dihalang oleh kita punya magnetosfera. Okey, cikgu stop takat tu dulu. Kita selesai dengan semua kita punya 7 fenomena yang cikgu dah sentuh berkaitan dengan fenomena yang berlaku pada matahari, ya.
Yang pertama, granul, tumpuk matahari, kitaran suria, semarak suria, nyalaan suria, lentingan jisim corona dan angin suria. So, cikgu harap ada manfaat yang cikgu sampaikan pada awak kali ini. Kita jumpa lagi insyaAllah pada kelas yang akan datang untuk selesaikan terus topik yang ke-9 ini. Itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.